diterbitkan oleh perpustakaan Perbadanan Muzium Pahang, iaitu Pusat Kajian Al-Sultan Abdullah. Sultan Abdullah, ya. Jadi pada hari ini kita tuah kita dapat dua orang bersama kita. Satu ialah penulis bukunya, iaitu Profesor Muhammad Zaini Osman sendiri, dan pengerusi kepada agensi yang menerbitkan ini. Saya bagi ruang kepada 3 minit untuk promo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Prof Zaini, Prof dia ada dua Zaini ni, Prof Zaini U dan Prof Zaini U. Dua-dua U juga ya. Menarik. Pertamanya saya tak terima kasih kepada Prof kerana hari ini telah memberi peluang pada buku yang diterbitkan. Ini adalah merupakan buku pertama kami daripada Pusat Kajian, iaitu Sejarah dan juga Tamadun Al-Sultan Abdullah Al-Asa, yang ianya di bawah Perbadanan Muzium Negeri Pahang. Setelah saya selaku pengurusi membuat beberapa reform dalam muzium, daripada lembaga kita tukarkan kepada perbadanan, dan kita rasa bahawa telah sampai masanya muzium di Pahang ni ditukar perspektifnya daripada muzium yang menjaga artifak kepada muzium yang menjaga ilmu juga. Dan sebab itulah kita telah penubuhkan dan kita telah pun bersetuju untuk mengambil nama ke bawah duli tuanku, iaitu sebagai Pusat Kajian Al-Asa. Al-Asa itu nama itu dibagi oleh Prof Wan Mat Noor. Dia menyatakan Al-Asa itu masa. Dan insya-Allah kita juga telah melantik beberapa fellow ya. Dan kita setakat ini kita telah menerbit 5 buku. Ini adalah merupakan buku kita yang pertama, dan ada beberapa buah buku lagi yang akan kita terbitkan, termasuklah manuskrip Nuruddin Al-Nairi yang akan diterbitkan oleh Prof dan juga Dato' Prof Khalif joint venture. Dan kita ada juga buku ni Pahang dalam Catatan Kolonial. Kemudian kita ada Marginal on the Malay Muslim Historiography. Ini oleh Tentania. Dan kita ada satu lagi. Oh, jadi 3 lah sekarang. Kita ada 5 sebenarnya. 5 tak itu. Ini. Jawi. Ini satu lagi. Satu lagi, tradisi keilmuan bahasa Jawi. Saya rasa bahawa ini adalah merupakan sumbangan kecil yang boleh kami lakukan untuk kita mengimaratkan lagi lah dunia intelektual di negeri Pahang, di Malaysia ini, kerana kita tahu bahawa documentation seperti ini adalah sangat penting supaya ianya akan menjadi rujukan di masa-masa yang akan datang. Dan saya sekali lagi nak ucap terima kasih pada Prof kerana memberi peluang untuk buku kami hari ini dibicarakan di dalam program ini. Terima kasih. Terus bagi pada program. Sila. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu syafi'il anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Datuk Sri Zaini Ujang kerana menjadi tuan rumah dan menjemput kita kesekian kalinya untuk berbicara tentang buku, satu aktiviti yang menarik dalam semangat masyarakat madani sekarang ini yang harus bertunjangkan pada ilmu sebenarnya. Dan pada Datuk Seri Syakar, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana niat murni beliau itu untuk mengembalikan fungsi muzium pada satu pusat ilmu, bukan saja tempat menyimpan bahan-bahan artifak, adalah satu perkara yang penting kerana dia merupakan salah satu fungsi utama muzium yang dimulakan dulu pada zaman Aristotle lagi. Yang dikatakan muzium itu kerana dia dari perkataan muse dan on, daripada perkataan Greek. Muse ni kalau dari tradisi kreativiti orang barat adalah orang yang memberi ilham. The muse, for example, she is my muse. Dan ion itu makna tempat, macam Parthenon dan Parthenon dan sebagainya. Jadi tempat. Dalam sejarah pemikiran barat, terutama ini dalam sejarah muzium, Aristotle lah di antara pemikir utama yang mengajar anak murid dia, iaitu Alexander the Great, supaya di setiap tempat yang dia jajah ataupun dia mengembara,
dia minta anak murid dia tu hantar spesimen balik. Itulah disimpan di museum. Dan museum ini sebenarnya merupakan satu tempat addendum kepada pusat kajian ilmu. Kita ada library, ya. Tapi museum hilang peranan dia. Tapi zaman Aristotle, benda itu, tempat itu merupakan satu tempat penting yang sekarang ini pada zaman kita dikenali sebagai makmal, laboratory. Tapi makmal kita lebih pada benda-benda saintifik dan teknologikal. Tapi makmal-makmal yang berkait tentang antropologi, sejarah, tak ada. Betul tak? Ya, ya. Sebenarnya itulah museum. Tapi museum terpisah peranan dia. Jadi apa yang Datuk Seri Shaka buat dengan disokong oleh Datuk Ahmad Farid Jamal, seorang yang juga vision dia agak ke depan juga. Ya. Dan MB Pahang juga. Ini merupakan satu visi yang cukup menarik kerana dia mengembalikan fungsi yang sudah terpisah. Dan museum sekarang ni insya-Allah akan jadi satu tempat yang vibrant, dynamic. Seperti juga kalau kita tengok museum-museum di barat, ya. Macam saya dan Datuk Ahmad Farid kita pergi lawat museum-museum di Oxford dan dia melihat bagaimana museum itu berfungsi dengan universiti. Jadi begitulah juga dengan bandar-bandar utama dunia. Museum peranan penting untuk menarik bukan saja pelawat tetapi masyarakat setempat. Kerana di situlah mereka mencari ataupun mendapat memaknai identiti mereka. Ini penting. Dan seperti mana juga apa yang dimainkan oleh peranan yang dimainkan oleh museum-museum terkenal di dunia. Sebagai contoh, The British Museum. Mereka mula mengumpul bahan-bahan bersejarah di luar negara mereka. Contoh, kepingan-kepingan tanah liat cuneiform daripada Iraq. Itu pada tahun 1800. Pakar-pakar dihantar ke Iraq untuk mencari bahan-bahan ini. Pada masa itu tidak ada seorang pun yang boleh membaca cuneiform tablet. Tapi selepas 100 tahun barulah mula usaha untuk membaca kepingan-kepingan ini dan akhirnya sampai sekarang kita sudah mendapat hasil daripada kajian-kajian yang dibuat. Contohnya The Epic of Gilgamesh. Yeah. Itu asalnya daripada kepingan tanah liat yang sekarang ini masih tersimpan di di British Museum dan akhir sekali yang kita dapat tahu antara kepingan yang terawal berkenaan dengan Epic of Gilgamesh ini sudah dipulangkan kepada kerajaan Iraq. Begitulah juga dengan kajian-kajian lain seperti bagaimana untuk memecahkan kebuntuan untuk membaca apa yang dikatakan tulisan hieroglifik di muka-muka di piramid dan sebagainya. Itu dibuat pada zaman Napoleon. Napoleon yang mula dan pakar-pakar di bawah apa yang dikatakan French members of learned society jumpa batu yang dikatakan Rosetta Stone dan dijumpa di satu bandar di Bandar Rashidah di Egypt, tapi tak ada orang boleh baca. Tetapi di batu itu ada 3 dan ini disebut dalam buku ini ada 3 tulisan yang berlainan, iaitu Demotic Greek, Middle Greek dan hieroglifik. Di situlah baru boleh dibaca kerana adanya terjemahan. Dan terjemahan itu mula dirungkai oleh seorang yang bernama Jean Champollion di Perancis. Ini bermakna kita memerlukan pakar-pakar untuk membolehkan artifak-artifak digali semula. Dan itulah salah satu daripada peranan museum nanti, insya-Allah Museum Pahang juga. Sebab itu seperti Datuk Sri Shaka sebut, antara buku yang diterbitkan adalah buku oleh Profesor Tatiana. Ini menunjukkan bahawa kita memerlukan kepakaran bukan saja dalam negeri, Datuk Sri. Ya. Kita memerlukan pakar luar negara juga. Jadi menyebabkan yang membolehkan museum kita menjadi sumber tarikan pakar-pakar dalam dan juga luar negara. Supaya ilmu itu berbentuk antarabangsa. Dan secara tidak langsung kita akan mendapat kepakaran yang lebih baik daripada kepakaran yang hanya tertutup pada satu kumpulan saja. Maknanya cross breeding of knowledge ini penting. Jadi inilah satu benda yang saya tertarik
apabila Datuk Sri Shaka datang ke rumah saya, dia kata, Prof boleh tolong tak? Oh, saya, ini bidang kita. Ini bidang kita. Dan saya, lepas itu saya bawa Datuk Sri Shaka jumpa Prof Wan Mat Noor, dan akhirnya terjadilah apa yang dikatakan Al-Azhar. Dan ini hasil-hasil yang kita dapat lihat merupakan satu hasil yang agak menarik, kerana inilah dalam proses kita melahirkan ataupun menghasilkan buku, kita melatih tenaga-tenaga muda. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih saya pada Datuk Sri Zaini Ujang kerana satu membina KASIS di UTM yang membolehkan platform itu ada, ya, supaya TNC tu, TNC. ya, dan Prof Azrail pada masa itu TNC I kan, akademik pada masa Datuk Sri Zaini Ujang sebagai Vice Chancellor, membolehkan kerja-kerja ini dilahirkan, dan kita menghasilkan tenaga-tenaga muda seperti Dr. Hilmi bersama kita, dan Cik Syukri. Cik Syukri lah yang kita latih daripada zero, Design buku ni. yang boleh melahirkan, melaksanakan dan menghasilkan buku yang tip top kelas. Yang agak menarik. Jadi ini satu usaha yang cukup baiklah, dan begitu juga di museum nanti saya rasa inilah yang patut kita lahirkan. Dan museum juga nanti dia akan ada satu latihan untuk pegawai-pegawai dia, di mana artifak-artifak ini akan lebih dekat dan lebih bermakna dalam penerangannya. Itu yang kita cuba buat. Nah, untuk terus ke perbincangan tentang buku, Datuk Sri, ya. Ya. Buku ini sebenarnya dia merupakan metamorfosis buku-buku kecil sebelum ini. Pada satu masa saya di KASIS, Datuk Raja Arif datang ke ofis saya. Dia kata, kita nak perubahan dalam modal insan. Jadi buku yang pertama yang Datuk Sri Zaini suggest ada buku kecil tu. Ada kat sini. Ada. Somewhere. Dia bertajuk ini juga, Pemikiran dan Tamadun, Pembinaan Model Insan. Itu pada masa Datuk Raja Arif menjadi pengarah BTN. Dan bila dia ketuk saya itu, saya kata, okey, saya boleh buat. Saya ada bahan dia. Tapi saya kata, saya perlu sedikit masa. Dan itulah yang terhasil buku kecil itu. Tapi setelah sekian lama buku itu dihasilkan, pelajar-pelajar saya, Dr. Hilmi dan juga Syukri, pada satu hari bulan Mac sebelum PKP, ya, datang ke rumah saya di Subang Jaya. Dia kata, Prof, buku ini patut dikembangkan lagi. Dan dalam usaha perkembangan tulisan buku itulah, sebelum itu museum belum datang lagi untuk meminang buku ini. Dr. Hilmi dan Syukri dan beberapa pelajar lain membantu saya untuk mengembangkan buku ini, termasuklah saudari Nurziati. Apabila kita menulis dan cuba mengolah buku ini, PKP datang, COVID-19. Dan masa COVID-19 tu agak sulit kerana kita tak dapat bertemu dan sebagainya. Jadi banyak perbincangan berlaku secara online. Tapi yang memudahkan saya juga kerana macam Datuk Sri Zaini, library kita di rumah cukup lumayan juga. Jadi saya lebih kenal buku saya di rumah. Jadi kebanyakan hasil apa yang terhasil dalam rojokan buku ini adalah di rumah saya. Masa COVID. Dan buku ini dihasilkan bersama dengan satu lagi buku pada masa COVID yang berjudul Al-Atas Psychology. So I have a twin book being born masa PKP. Dan buku ini agak menarik kerana apa yang menjadi persoalan apabila saya nak menulis buku ini. Saya ingat lagi masa saya belajar sejarah di sekolah menengah. Buku yang disebut bertajuk dia apa? Tawarikh. Iaitu dalam kataan jamak kepada tarikh. Jadi kita tahu sejarah sebagai tarikh. Jadi sejarah bagi kita ni dates. Yang menyebabkan budak-budak tak suka belajar. Nak kena hafal tarikh. Jadi tawarikh adalah plural kepada ataupun kata jamak kepada tarikh. Dan dalam buku itu selalu yang saya hairan, kenapa cerita Gautama Buddha dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang-orang yang kononnya agama. Tapi bila bab tamadun,
dia macam piramid, Babylon, kan? Jadi saya nampak macam ada perpisahan di mana peranan anbiya, nabi-nabi tak masuk dalam tamadun. Ini jadi satu persoalan yang saya sedar daripada sekolah menengah lagi dan terjawab bila saya jadi anak murid pada Profesor Syed Naqib Alatas. Kerana beliaulah yang menekankan peranan anbiya sebagai pencetus tamadun. Dan saya sekian lama nak cari bukti. Kerana kita kan ada bukti kan, kita tak boleh sebut saya. Dan di sinilah peranan Al-Quran cukup menarik bagi saya. Kerana dalam proses kita menjadi dewasa, saya cukup sadar selepas belajar bahasa Arab dan sebagainya, Al-Quran ini bukan buku agama saja. Tapi dia ada satu aspek lain di antara banyak-banyak aspek dalam Al-Quran yang memberi pengesahan kepada liku-liku sejarah dan peristiwa penting dalam tamadun manusia. Dan itu pun masih lagi saya mempelajarinya dalam proses kita nak memahami Al-Quran sepanjang hidup kita ini. Yang saya nak jawab pada persoalan yang pertama saya tadi itu, di mana letaknya anbiya dan mursalin dalam pembinaan tamadun. Sedangkan saya diajar tiba-tiba ada piramid, tiba-tiba ada Babylon, tiba-tiba ada Maya, tiba-tiba ada Chinese civilization, tiba-tiba ada Indian civilization. Nabi ini cerita agama saja. Jadi agak pelik bagi saya. Dan yang saya dapat lihat juga apabila saya mengkaji sejarah pemikiran manusia semasa saya mengambil kursus History of Science di University Wisconsin. Kita baca semua karya-karya penting pemikir-pemikir saintis di barat. Charles Darwin, Aristotle, Newton, macam-macam lah. Thomas Edison. Edison, ya. Maka saya sadar bahawa setiap kononnya pergerakan tamadun ini dikaitkan dengan orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Ya? Menghasilkan sesuatu yang dikira sebagai kemajuan, development, progress. Kan? Itu yang disebut oleh Profesor Syed Naqib Alatas dalam buku Islam and Secularism. Apa makna change, development and progress. Tapi dalam tamadun manusia ni, di mana change, development, progress dia? Adakah dalam bentuk iPhone? Kan? Daripada tablet, uniform tablet kepada tablet yang kita ada sekarang. Adakah itu yang dikatakan change and progress? Jadi satu benda yang agak menarik. Sebab itu dalam proses kejadian manusia, dan kita lihat balik juga dalam karya-karya pemikiran barat dengan tamadun lain berbeza dengan karya-karya pemikiran dan tamadun yang ditulis oleh ahli fikir dan ulama Islam. Approach-nya berbeza. Nyata approach-nya berbeza. Setiap karya para ulama Islam akan bermula dengan ciptaan bumi. Akan bermula dengan Allah SWT sebagai penciptanya. Tapi dalam buku tamadun sejarah manusia lain ditulis oleh pakar-pakar lain daripada Islam, dia akan bermula dengan, contohlah, Arnold Toynbee, Bertrand Russell, Will Durant. Dia akan membuat analisa, dan di sini saya sebut dalam buku ini beberapa cerakin apa yang ditulis oleh mereka. Ada 8 saya rasa. 8 elemen. Ini muka surat 9. Ini Will Durant, The Story of Civilization. Dia start macam we are here in the world. Kita dah ada. Jadi apa yang mendefinasikan ataupun mencorakkan satu tamadun civilization pada dia, satu, mesti ada tenaga buruh. Ini Datuk Izzah-Izzahini punya kerja. Sumber manusia. Kena ada sumber manusia. Atau buruh yang mengerjakan pertanian, perindustrian dan pengangkutan dan perdagangan. Dia ada Datuk meminang orang. Syakar kena beredar. Masuk. Untuk di sini lah. Ada 8 elemen untuk apa? Untuk menggerakkan sesuatu tamadun yang dianalisa oleh Will Durant dalam buku dia The Story of Civilization. Dan buku The Story of Civilization ni ada berapa volume? 13 berapa volume.
Yang pertama kena ada tenaga kerja. Dan apa-apa tamadun mesti bergantung kepada pertanian sebagai sumber makanan, mesti bergantung pada pengangkutan untuk memindahkan sumber-sumber ini, dan juga perdagangan. Kena ada perdagangan, commerce. Yang kedua kena ada kerajaan, iaitu struktur tabi urus. Dalam konteks perbincangan sekarang, tata kelola. Tabi urus untuk menjamin kehidupan dan masyarakat supaya selamat. Kalau ada kerajaan, masyarakat tak selamat, tak ada guna, then you have a chaos. Dan you're open to revolution dan sebagainya. Sebab itu kerajaan penting kerana dia ada punca kuasa yang boleh menjamin keselamatan, peace and security, civil order. Dia mesti menjaga hubungan suku sakat antara kaum, keluarga, dan itu harus berlandaskan kepada undang-undang. Ya. Yang ketiga, dia mesti ada sistem moral. Kerana kadang-kadang kita tak perlu undang-undang untuk melaksanakan sistem moral. Moral ini lebih tinggi daripada undang-undang sebenarnya. Sebab itu moral kadang-kadang dipandu oleh agama. Dia bukan dipandu oleh undang-undang. Orang-orang dalam bidang undang-undang tahu agaknya. Law cannot execute ethics and morality. Law is the last end to mitigate and to execute punishment. Itu je. Sebab itu sistem moral ini penting. Dan ia merangkumi adat resam. Sebab itu dalam apabila kita lihat dalam apabila munculnya Islam dalam sejarah manusia, Islam tidak menafikan adat resam setempat. The uruf part. Dia mesti melibatkan kesopanan, rasa timbang rasa, murah hati. Dan ini melibatkan undang-undang yang dibinakan atas semangat membezakan antara yang benar dan salah. Tak ada guna undang-undang, tak ada salah dan betul. Dia mesti ada perbezaan dan ada enforcement dalam menegakkan yang benar dan mengalahkan yang salah. Dia mesti ada tata tertib. Dia mesti ada mengekang nafsu. Sebab itu apa yang dilakukan oleh kerajaan sarang untuk menentang corruption, ini satu benda yang penting. Kerana Ibn Khaldun dalam buku dia Muqaddimah menyatakan salah satu sebab utama keruntuhan mana-mana tamadun adalah fasadun nafs. Fasadun nafs, iaitu corruption of the soul. Ada sini, saya ada sebut. Fasadun nafs. Ya. Fasad, perkataannya fasad. Ya. Itu yang disebut dalam Quran, fasad fil ardi wal bahr. Ya. Corruption on earth, kerana tangan manusia. Jadi mengekang hawa nafsu ni penting. Sebab itu Tadi muka surat 47. 47. Jadi ini penting. Kerajaan mesti juga mengekang hawa nafsu. Sebab itu kena ada undang-undang. Ya. Kerana tanpa sistem moral, keharmonian masyarakat akan terlerai ke arah kepentingan peribadi dan negara yang tidak berfungsi. Ini yang penting. Sebab itu, kalaupun kita nak terlalu liberal, kita ada kekangan dia. Ya. Dan di sini agak penting liberal economics yang dibuat oleh kerajaan Amerika pada zaman Ronald Reagan dulu. Ronald Reagan mengaku bahawa dia mendapat cetusan idea itu daripada karya Ibn Khaldun. Dia mengaku apabila ditanya oleh salah satu program di Amerika Syarikat, PBS interview dia, tanya, where did you get this idea of Reaganomics? Dan dia kata, believe it or not, when I was a student at Notre Dame, I read a book by a man called Ibn Khaldun. Kita kena baca balik buku Muqaddimah Ibn Khaldun, kerana daripada sejarahlah kita dapat lihat tabiat manusia dalam mengawal, mengekang dan mengguna sumber-sumber asli yang ada. Sebab itu Ibn Khaldun boleh tengok bagaimana peredaran bahan-bahan dan sebagainya. Dan Ibn Khaldun ada sebut antara 5 unsur penting dalam satu tamadun adalah satunya arts and crafts, bermakna science and technology ataupun kemahiran. Yang kedua, ekonomi. Dan itu penting. Yang keempat, kena ada agama. Sebab itu, walaupun kita lihat tamadun yang tidak ada agama seperti agama Islam, agama wahyu lain seperti Christianity dan Nasrani dan juga Yahudi,
tamadun India dan tamadun Cina dia ada kepercayaan yang berbentuk agama, ya. Seperti Buddha dan Hinduism dan sebagainya. Dan kalau di negeri Cina itu adat resam dia seperti filial piety, ya. Itu sebenarnya adat resam, menghormati orang-orang yang terdahulu, ya. Jadi agama boleh mengembeling kepercayaan kepada kuasa-kuasa luar tabi'i. Okay, maknanya ini wilduran, bukan kita, ya. Pandangan wilduran. There must be a religion that believes in a supernatural power yang untuk mencari ketenangan semasa menghadapi kesulitan. Sebab itu we believe in a power that can appease you during times of trouble. Lalu merubah sifat diri ke arah yang lebih mulia dan akan memperkuatkan sifat masyarakat secara amnya. Jadi secara tidak langsung masyarakat diarah ataupun digesa untuk berpegang kepada pegangan yang sama. Sebagai contoh, kalau zaman-zaman sebelum ini, sebelum zaman agama wahyu, kita dapat lihat bagaimana pemimpin menjadi orang yang disembah. Sebab itu zaman Fir'aun contoh, kan. Zaman-zaman sebelumnya juga pemimpinlah orang yang disembah kerana dia menjadi satu ikutan. Dan kena ada sains, dan di sinilah ilmu, ya, sains, ilmu untuk melatih supaya kita dapat membuat pemerhatian yang jelas, untuk merekod dengan tepat, mengulang kaji, menguji kaji dan sebagainya, supaya kita dapat maklumat yang betul dan tepat tentang sesuatu. Dan kita menurut Wilduran juga kena ada falsafah yang lebih tinggi, iaitu bidang ilmu yang membolehkan manusia berfikir tentang perkara yang lebih am, yang lebih menyeluruh, yang boleh memberi keberanian kepada diri untuk meninjau perihal asbab awal, the first causes of things. Ini daripada filosofi sebenarnya, kerana dia melihat daripada sudut apa yang telah berlaku di zaman-zaman sebelum zaman kita sekarang inilah. Maknanya contoh di zaman Aristotle, zaman Greek, di zaman pemikir-pemikir Cina dan juga pemikir-pemikir di benua India, semuanya berfikir tentang asal usul segala sesuatu. What is the cause of things? Akhirnya contoh pemikir yang paling utama dalam tamadun barat dan sampai sekarang pun kita terpalit dengannya, dan sistem pendidikan kita, universiti kita dan sebagainya, masih lagi Aristotelian sebenarnya. Sebab itu masih bercakap tentang motion and rest, prime mover dan sebagainya, ya. Dan itu merupakan kesan daripada pemikiran di barat yang berlaku pada zaman Aristotle. Dan sebagaimana saya sebut sebelum ini, Aristotle ni sebenarnya ulama sultan, kerana dia dibiayai oleh Alexander the Great. Dan Alexander the Great sebagai pemimpin agung dalam sejarah manusia, ke mana-mana dia pergi, dia akan bawa satu buku yang mana ada di situ catatan nota-nota yang diajar oleh Aristotle. Ini yang dalam surah Al-Kahf. Buku dia Iliad. Al-Kahf berkenaan dengan Alexander the Great. Ya. So maknanya Alexander the Great is Iskandar Dzulkarnain. Iskandar Dzulkarnain itu seorang nabi ataupun seorang? No, dia bukan seorang nabi. Ya, dalam Quran disebut sebagai orang yang beriman dan orang yang saleh. Itu. Maknanya Aristotle itu orang yang... Aristotle ni agak sulit kerana sebelum ini, sebelum Aristotle sudah ada nabi sebelum dia. Jadi itu dalam buku saya, apabila saya membuat nota di sini ada. kepada kepada apa yang disebut tentang faham selepas Nabi Musa, faham tentang apa yang disebutkan falsafah yang membolehkan manusia mengenal baik dan buruk dan salah, itu sebenarnya datang daripada agama samawi, agama wahyu. Jadi sudah bermain di udara pada masa itu, ya. Ya. Sebab itu membolehkan orang seperti Aristotle, Plato, Socrates berfikir tentang. Dan sebab itu ulama-ulama Islam menggelarkan orang seperti guru Aristotle iaitu Plato sebagai Aflatun ilahi. Maknanya dia ni divinely guided. Maknanya dia dapat cetuhan ilham yang berbentuk tunjuk ajar ataupun guidance daripada muka surat Tuhan. 17. Surat 17. Ya. Dan ini tidak hairan kerana seperti yang saya sebut dalam buku Al-Atas Psychology, ilmu itu ada 4 bagai, Datuk Sri.
Ya. Yang pertama wahyu, itu khusus untuk para anbiya dan mursalin. Yang kedua hikmah. Hikmah ini diberikan kepada anbiya dan manusia rijal-rijal yang terpilih, ya. Orang-orang yang terpilih, seperti dalam Quran disebut Khidir, seperti disebut Luqmanul Hakim. Jadi kita tak tahu mereka ni dalam kategori mana. Maksudnya adakah mereka pada zaman Babylon ataupun dalam zaman Aristotle, dipanggil apa? Greek. Ya? Mereka ni apa nama ilmu kategori? Hikmah. Yang pertama sekali wahyu, Hikmah. yang paling tinggi. Ilmu yang kedua tinggi adalah hikmah, kerana diberi kepada anbiya dan rijal yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Yang ketiga ilham. Ilham ini diberikan dalam bentuk yang paling tinggi. Ilham adalah hidayah. Sebab itu macam kita dapat hidayah melalui keluarga kita, tapi bagi mereka yang bertemu hidayah secara dipilih Allah SWT kan, yang orang revert kononnya kan. Nah, itu hidayah, itu ilham. Yang paling rendah daripada ilham disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT sebut dalam surah yang berbunyi, kita mengilhamkan pada mereka yang baik dan yang buruk, fujur wa taqwa. Dan inilah yang disebut sebagai ethics and morality. Ya, itu ilham. Ya, dua jenis ilham lah. Ya, sebab itu pemikir-pemikir ahli falsafah dikatakan ilahi. Mereka ni diberi hidayah. Tapi ada hidayah yang tidak berbentuk sampai bertemu kepada iman sebagaimana yang disebut iman amantu billah, ya, percaya pada Allah dengan sifat-sifatnya yang disebut. Seperti Aristotle dan ahli fikir Yunani lain, mereka sampai kepada peringkat mereka percaya ada prime mover, tapi sifat prime mover tu dia tak tahu. Nah, sebab itu kita memerlukan wahyu untuk mengetahui apa sifat-sifat Allah sebenarnya. Dan untuk baca tentang apa kononnya penemuan secara falsafah kepada faham tentang Tuhan yang tinggi ni, bacalah buku yang baru diterbitkan oleh Akademi Jawi, Hai bin Yaqzan, ya, yang ditemui dalam bahasa Jawi kan. Syukri, ya, yang Tadi tunjuklah buku promosi. Ada tak? Ada Pak. Ada bawa. Alhamdulillah, diterbitkan khusus untuk apa pesta buku baru-baru ini. Memang promosi. Ni tulis. Ibn Tufail. Hai bin Yaqzan. Ya, ini philosophical romance. Bagaimana seorang itu dilahirkan dalam keadaan tabi'i, tidak ada ibu bapa, tapi dia mula berfikir dan sebagainya. Dan itulah cerita dan bertemu pada konsep Tuhan. Jadi kena ada bidang falsafah, ya. Sebab itu bila kita lihat agama ni, seperti agama Islam, ada yang menolak Islam tu tak ada falsafah kan. Ada yang mengatakan falsafah dalam Islam ni terlalu Yunani, influenced by the Greek. Jadi itu perbincangan lain yang khusus, ya. Dan kena ada persuratan, arts, kena ada persuratan, bidang-bidang yang berbentuk adabiat, sajak dan sebagainya, nyanyian, tari menari. Semua kena baca sajak lah. Ya, kena baca sajak. Okay, buku sajak. Itu sebabnya Pak Adik kena tulis sajak. Tapi satu aspek Datuk Seri, kata kita lihat daripada sejarah perkembangan penulisan dan persuratan manusia, the sab'a mu'allaqat orang Arab itu poetry sebelum datangnya Al-Quran. The Iliad is in poetical form, itu dikatakan epic. Hikayat Ramayana, Gilgamesh, semuanya dalam bentuk poetry, persuratan. Itulah yang membezakan Al-Quran dengan yang lain. Quran datang, dia berbunyi poetry, tapi dia bukan poetry. Jadi satu benda yang agak menarik. Jadi persuratan kena ada. Jadi apa-apa tamadun mesti ada persuratan. Sebab itu kita tidak boleh remehkan ahli-ahli pena, ya, ahli-ahli dalam bidang aswara sebagainya. Mereka merupakan aspek-aspek seni tampak yang mesti dihidupkan dan mesti diberi pengukuhannya sebajarnya. Sebab itu dalam struktur apa yang dikatakan the human soul oleh Profesor Said Naqib Al-Atas, bab the rational soul ada dua. Yang pertama rational, yang satunya kognitif. Bawah rational tu, di bawah tu yang creative arts.
Bermakna the creative arts ni sama tinggi nilainya dengan scientific punya mentality. Tapi sekarang ni kita pandang rendah. Dan ini satu benda yang menzalimi sebenarnya. Pasal setengah orang dia tidak kreatif ataupun dia punya intellectual quotient dia bukan berbentuk saintifik tapi apa dia panggil itu kinesthetic. Dia pandai menari, dia koreografer. Kita tak boleh marah Ramli Ibrahim dan nak menghukum dia sebagai kafir kerana dia boleh menari tarian Odissi. Itu kelebihan dia. Sebagaimana juga contohlah, saya pakar Aristotle sehinggakan saya boleh proof, katakan menurut falsafah Aristotle, Tuhan itu bukan Tuhan kitab samawi. Adakah saya dengan itu jadi orang kafir? Tidak. I'm just an expert on Aristotelian ideas. Nampak tak? Ada yang itu kita kena tegakkan. Itu yang berlaku pada zaman Islam dahulu. Ya? Mereka mempunyai pakar-pakar yang itu. Sebab itu Ibn Rushd, walaupun dia seorang hakim, qadi dan menulis buku Bidayatul Mujtahid, tapi dalam masa lapang dia menulis syarah kepada kitab-kitab Aristotle. Short commentary, middle commentary, long commentary. Kalau ikut buku tu saja, kita boleh kata dia ni Aristotelis. Kenapa kita tak kata dia kafir? Sebab itu dia boleh menulis jawapan kepada Al-Ghazali. Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah. Incoherence of the Philosophers. Menunjukkan, itu yang kita sebut tadi kan, philosophers kononnya boleh sampai ke peringkat yang tinggi bertemu Tuhan. Ghazali telah menulis satu buku Tahafut al-Falasifah, di mana susur galur pemikiran ahli falsafah itu boleh tergelincir. Ibn Rushd, kerana dia pakar dalam bidang pemikiran Aristotle, dia menulis Tahafut. Dia cuba membantah tulisan Al-Ghazali. Nah, buku Ibn Rushd ini masih lagi dibaca di Al-Azhar dan sebagainya. Jadi, kerencaman pemikiran ini satu benda yang agak menarik. Ya. Di sinilah kita harus hidupkan balik suasana ini dan jangan sangat tertutup. Ya. Jadi, ya. Minat dia nak mengkaji pemikiran Aristotle? That's a very good question. In fact, Datuk Ishak, itu soalan yang menjentik hati saya apabila saya ditanya oleh Profesor Dustin Cowell yang mengajar saya bahasa Arab. Saya sudah habis semua kursus bahasa Arab di University Wisconsin-Madison. Sehingga dia kata, Zaini, I cannot teach you anymore. What do you want to do? Saya kata, I want to translate a work of a Muslim scholar into English. Okay. And whose work? Saya kata Al-Biruni. Bila saya buat persediaan awal membaca biografi Al-Biruni, baru saya sedar, ulama kita dulu, mereka sudah sabit, kuat. Qurannya hafal. Hadisnya terpilih, hafal. Tafsir hafal. Lughah hafal. Itu ilmu basic, ilmu alat. Lepas tu, where do you want to go? You let the mind fly. Sebab itu mereka tak ada masalah mengkaji bidang-bidang lain. Selepas ilmu-ilmu alat sudah kukuh, you can fly where you want to go. Sebab itu dia orang tak takut. Ya? Sebab itu Ibn Rushd boleh pergi bidang Aristotle ini. Tapi kita sekarang ni, jangan pergi, ini boleh menyesatkan. That is where our civilization shrinks. Itu hanya buku yang dia baca. Yang lainnya tak baca. Yang menyebabkan saya rasa, ingat Ibn Rushd ini abad ke-12. Abad ke-13 merupakan abad di mana umat Islam menghasilkan karya-karya yang paling banyak. Sehingga kan abad ke-13, 14, 15, 16, hasil-hasil ini mula sampai ke alam Melayu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jawi. Nah, itu yang dikatakan the life of the mind, the intellectual mind. Dulu ulama kita, saya rasa mereka tidak takut untuk baca buku. Sebab itu macam Datuk Sri Zaini, dia tak takut baca tu, tengok tu. Ramayana. Sacred books, the sacred books of the East. Kita baca untuk menghidupkan akal, bukan untuk menggelincirkan akidah. Kerana apabila kita sudah sabit, kita boleh mendapat satu appreciation yang lain. Dan saya rasa itu yang Ibn Rushd cuba buat pada masa itu. Kerana contoh macam
kalau kita ada seorang pakar surgeon di sini kan, kita nak tahu teknik surgeon lain buat dalam pembedahan yang sama. Nampak tak? Sebab itu kita selalu ada conference dan sebagainya. Dan ini penting. Akan tetapi yang berlaku sekarang ini agak membimbangkan saya jugalah. Kerana bila kita buat conference, kita nak orang tu je dalam bidang yang sama agree dengan kita. Dan itu tidak mencambahkan pemikiran. Kalau kita macam pengalaman kita duduk di barat, tidak, dia akan panggil semua differences of opinion. Jadi ini persuratan ya Datuk Seri. Saya nak sebut di sinilah macam sebab itu keluarga kadang-kadang memainkan peranan yang penting macam Datuk Seri Zaini, dan kita tengok orang lain pun dalam rumah mereka mesti ada buku berkenaan dengan novel. Pasal itu berkaitan dengan persuratan. Dan untuk kita memperkembangkan apa-apa pun keupayaan kita dalam bentuk penguasaan bahasa, mesti ada literature di rumah kita. Last sekali, seni, arts, seni. Memperindahkan kehidupan dengan warna-warni, irama dan rupa bentuk. Music, sculpture, painting, penulisan dan persembahan mereka itu mesti diberi sokongan sepenuhnya dan mesti diperkuatkan kerana ini adalah bentuk-bentuk zahir sesuatu tamadun, Datuk Seri. Ini kena ada. Kalau rumah kita square je, dia tak ada, tapi dia akan sebut, dia panggil cubism. Betul tak? Minimalism. Minimalism. Ada satu peringkat, saya punya favourite Art Deco. The Art Deco punya building are very interesting for me. Tapi kita tak dihidupkan dengan seni rumah Johor, seni rumah Perak. Tak ada, kita dah mati. Sebab itu kita kena ada seni-seni kita. Dan inilah peranan museum nanti akan hidup insya-Allah. Wah, boleh. Jadi untuk itu ada ulama kata kalau main wah bulan ni, tu ada wow tu. Dia kata akan akan asyik, akan bukan nanti buang masa leka lalai. Lago. Ya, tapi itu memang nasihat ulama kita daripada dulu, Datuk Seri Zaini. Sebab itu dalam kita umat Islam ni, we have gone to many phases of civilization. Thorsten Veblen, dia tulis buku The Leisure Class. Ada buku tu Ya. kat belakang tu. Tapi kita dah kenal leisure class dulu lagi. Lama Sebab tu lagi. kita introduce tobacco and coffee. Yang menyebabkan para ulama di zaman Ottoman mengatakan stop this tadkhin and kahwah kerana melalaikan. Ramai orang tak pergi sembahyang. Meja. Sebab itu ulama kita kata kalau boleh jangan isap rokok, jangan pergi makha kerana lalai budaya kedai kopi sampai melarat sampai kat tanah Melayu. Betul tak? We have created the leisure class lama dulu dah. Atas meja. Teh tarik. That's why makha ataupun budaya kedai kopi ni orang Islam yang start kan kopi, kita tahu kan. Dan alhamdulillah sekarang ni ada satu macam resurrection balik. So this is Thorsten Veblen, the theory of the leisure class. So kita nak cerita pasal buruhnya bekerja aja. Jadi kena baca ni. Kena baca. 45 jam seminggu. Betul. Datuk Seri kata mungkin tak lama lagi 4-day week lah. Banyak negara dah start 4 day week. Lepas tu boleh leisure. Kena baca buku ni. Supaya kita boleh nikmati seni. Baru boleh baca kitab. Contoh seni yang berbentuk persembahan dan sebagainya di dalam istana di zaman Umayyah di Sepanyol yang menyebabkan antara sebab berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Sepanyol apabila mereka diserang, kemewahan dan kenikmatan hidup yang dinikmati oleh rakyat-rakyat Islam di Sepanyol dicemburui oleh orang-orang yang datang ke Sepanyol untuk membantu orang Islam di situ. Mereka yang datang daripada Afrika Utara melihat mereka menikmati seni muzik yang tidak ada di tempat mereka. Jadi itu antara internal squabbling yang melemahkan kerajaan Islam pada masa itu. Kita tahu contoh pre-fashion untuk kerajaan Umayyad, nama dia Zaryab. Zaryab ada nama. Dan Nobat Istana Perak.
Naubat itu datangnya daripada irama muzik daripada kerajaan Spain, Islam di Spain. Perkataan Farsinya nobaht. Ya, dan dia ada rhythm dia. Jadi perlu. Sebab itu sekarang ni kita lihat kalau raja-raja kita dia ada pereka-pereka fashion untuk dia. Dan ini memang menepati. Tapi sekarang sudah dipandang serong. Kerana kita tidak dapat lihat lagi apa yang Profesor Said Najib kata, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Kan macam Datuk Raja, dia tahu tempat mana yang buat kepuk lekor yang sedap di Terengganu. Dia ada pakar dia dan di situ Datuk Seri apprenticeship. Ada. Lepas ni kita makan kepuk. Apprenticeship, betul tak? Apprenticeship membuat kepuk lekor, kita tak ada persijilan lagi. Kena ada SKM 1 lah. CJ Kemahiran Malaysia. Dan cara membuat seni persembahan makanan kita sudah hilang. Ini tamadun kita menyebabkan orang tengok tak ada tamadun kita. Padahal ada seni yang menyebabkan orang ingat orang Melayu masak-masak dia campak-campak je. Kan? Sebab itu saya pada muka 11 bagi saya tamadun, ciri-ciri tamadun pada pandangan saya ada 10. Yang pertama, masyarakat yang terdiri daripada kaum, bangsa dan suku sakat. Mesti ada. Ya. Tanah besar Cina. Tak ada orang Cina, tanah besar aja. Kan? India, tak ada masyarakat India, what do you want to call it? Tak ada. Sebab itu, apa yang agak menarik, mesti ada macam dalam shopping mall lah, dia kena ada anchor tenant. Masyarakat ni adalah anchor tenant. Dan anchor tenant ni juga macam kita di alam Melayu. Dan sebab itu tak boleh dinafikan hak orang Melayu because dia anchor tenant. Macam di KLCC, anchor tenant dia siapa? Petronas. No. Tak. Kaitannya dia Isetan. Ataupun Isetan tu kalau buat hyphen I, setan. Kunia. Online. Kalau buat hyphen lah. Tapi dia ada anchor tenant dan kita akan menghormati anchor tenant itu. Betul tak? Dan dia diberi first preference untuk apa-apa. Sebab itu di mana-mana tanah jajahan dan sebagainya, ya kena ada anchor tenant. Sebab itu masyarakat penting. Dan masyarakat dia ada kaum dia, ada bangsa dia, ada suku sakatnya. Dan ini mesti ada according to proportion. Ya. Yang kedua, mesti ada bahasa. Masyarakat mesti ada bahasa. Dan ini salah satu aspek yang saya bincangkan mendalam dalam buku ini. Kerana bahasa menurut Profesor Said Nakib Al-Atas adalah satu benda yang boleh mengikat sesuatu kelompok ataupun berbagai kelompok manusia dalam satu kesatuan minda ataupun pemikiran. Ya, kita bercakap dengan satu bahasa dengan satu makna. Ya. Itu yang penting. Sebab itu di Indonesia dia boleh bercakap tentang bangsa Indonesia kerana bangsa Cina, kaum Cinanya pun dah berbahasa Indonesia. Dah bernama Indonesia pun. Ya. Sebab tu dia boleh panggil diri dia, kami bangsa Indonesia. Tapi di Malaysia kita tak sampai situ lagi. Kerana ada masyarakat kaumnya tidak mahu berbahasa ibunda Malaysia. Ini bukan soal resis dan sebagainya. Tapi kena ada bahasa utama. Ya. Macam di Amerika. Ya. Contoh, sebab itu saya kata di United Nations dia tak panggil we speak American English. We speak English. Kerana ibunda pada bahasa American English adalah English. Kan? Sebab bahasa penting. Dan ini kita kena tekankan semua aspek bahasa lah daripada seninya dan sebagainya. Yang ketiga mesti ada kepercayaan. The overarching idea. Sebab itu Alhamdulillah arkitek negara kita ini bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara. So ini penting. Dia menjadi pegangan pada satu masyarakat. Mungkin ini saya nak Sila, mencelah sikit. Banyak negara walaupun mereka tu kita nampak seolah-olah beragama, dia tak ada dasar ini, rukun negara ni. Contohnya di Jepun tak boleh dibiayai apa-apa yang berkaitan dengan agama. Apa-apa yang berkaitan dengan agama, perayaan ke apa tak boleh dikaitkan dengan kerajaan. Jadi di Jepun walaupun mereka tu Buddha, pada hari Wesak tak cuti. Pada hari Christmas tak cuti.
Lebih teruk daripada Amerika. Amerika pun sekurang-kurangnya Christmas tu cuti. Di Jepun tak boleh. Sebab dalam perlembagaan selepas Perang Dunia Kedua tu yang tulis orang Amerika. Jadi orang Amerika tuliskan perlembagaan tu, ni ambil perlembagaan ni. Dan dia nak pisahkan antara Shintoism, Maharaja sebagai Tuhan tu dengan masyarakat. Dia punya shrine semua tu semua melalui foundation lah. Private ya. Private, semua private. Sebab tu saya untuk makluman lah, kadang saya cakap dengan isteri saya, kalau kita ada masa untuk bercuti, pergilah pada 25 hari bulan, 24, 23 bulan Disember tu pergi ke Jepun. Sebab tak ada, dia bekerjanya biasa. Ya, jadi tak ada macet lah macam di Kuala Lumpur ataupun di London ataupun di Singapura ataupun di New York. Kita buat buku discussion Tokyo sekali. Kat Tokyo 25 hari bulan. Kena buat kepuk tapi. Kita bawa Sebab dia dah bagi tahu agama tu tak boleh dalam struktur negara mereka. Tapi macam mana dia Shinto dia orang Datuk Seri? Shinto dia orang tu hanya sebagai kepercayaan individu. Individu. Ya. Oh. Saya tak tahu macam mana dia pisahkan Perdana Maharaja tu dengan keseluruhan perlembagaan negara tu. Jadi Maharaja bukan ketua agama lah. Dia ketua agama secara peribadi. Kalau kita percaya kepada agama tu, dia itulah. Dia seorang ketua negara saja, bukan ketua agama. Yang keempat, budaya, adat resam yang dicorakkan oleh kepercayaan dan juga agama. Di sini penting kerana budaya akan menjadi, yang saya sebut tadi, dia jadi tampak zahir, the external elements of any civilization. Sebab itu kita tengok kalau macam di barat dia bercampur, ada yang agama dan ada yang bukan agama. Contoh Easter used to be a celebration berkenaan dengan Jesus coming back to life. Tapi di Amerika Easter egg. Dia jadi cerita lain, dia bercampur. Sebab itu penting perayaan kita ni ataupun budaya kita kekalkan dalam arti kata, kalau betul macam kita, budaya kita lebih kepada Islam. Tapi jangan kita cemari Islam itu dengan aspek-aspek jadi komersial. Nampak tak? Sekarang ini dah jadi macam itu. Sebab itu dalam tulisan terbaru Ziauddin Sardar, dia kata haji ni dah jadi addendum to commercialism sebenarnya. Because there are more commercial activity taking place than the actual ibadat itself. Dah terbalik dah cerita dia. Dan macam itu juga nampaknya kita sebulan lagi nak raya, kempen membeli belah dah lebih. Jadi commercialism is taking place. Jadi budaya adat rasam dicorakkan oleh kepercayaan dan agama. Ini penting. Kita nak buat budaya kita macam mana. Dan ini dalam buku kita sebelum ini yang diterbitkan masa Datuk Raja juga, Bunga Rampai bangsa, kebangsaan dan patriotism. Kita bincang tentang apakah budaya di Malaysia. Sebab itu saya lebih mirip kepada, kerana kita ada faham konsep anchor tenant tadi. Jadi budaya anchor tenant inilah yang patut mewarnai. Yang lain kita boleh masukkan sebagai warna-warni lain, ragam-ragam lain dalam budaya Malaysia. Ya, itu agak menarik. Ya. Kena ada kerajaan. Saya tulis kerajaan nombor 5 kerana masalah kerajaan ini dalam apa-apa tamadun, ya, ibarat dalam satu kampung, a small village. Dia tak semesti ada kerajaan dulu. Dia kena ada civil order dalam berbentuk moral, kadang-kadang dari bentuk agama. Saya tulis ini berdasarkan Datuk Seri kepada apa yang berlaku di Madinah. Di Madinah, dia ada Haus dengan Khazraj. Dia bergaduh sebelum tu. Tapi bila datang Rasulullah SAW, tak jadi kerajaan lagi. Tapi dia menerima Rasulullah sebagai hakam, a judge. Nampak tak? Tapi Rasulullah datang dengan membawa Islam. Dia tak bawa kerajaan lagi. Dia tak bawa siasat politik lagi. Ya? Tak boleh buat negara Islam dulu lah. That is my point. Saya masa bercakap di pusat latihan dakwah di Negeri Sembilan, Paroi, dulu lagi. Saya kata kalau saya mula sampai ke satu kampung, adakah saya akan tulis di pintu rumah saya, siapa-siapa yang nak bermain dengan anak-anak saya, ini adalah undang-undang dan syariatnya. Jadi betul tak? We let the kids play with themselves.
Bila bergaduh bertumbuk, okey, the parents will talk. Itu moral, ethics. Bukan kita buka undang-undang. That's why kerajaan will come later. Kerana kerajaan ini adalah apabila kita sama-sama agree on a set of system and rules. Nampak tak? Lepas tu kerajaan memainkan peranan sebagai sumber kuasa, keabsahan. And then when we can decide, disebut dalam Quran apabila mereka menerima Rasulullah sebagai hakam antara mereka. Itu berlaku kerajaan. Nampak tak? Kerajaan di situ maknanya melaksanakan apa-apa yang dipersetujui. Mesti ada peraturan. Lepas itulah baru we can live by a set of rules. 7, kena ada sistem ekonomi yang menghidupkan kita, ya. Yang menggerakkan. Sebab itu on the way here saya berbincang dengan isteri saya. Rasulullah SAW dia dikenal sebagai seorang yang terlibat dalam caravan, kafilah, pergi daripada, disebut dalam Al-Quran kan, Rilah Tashita was Saif. Dia pergi ke south of the Roman Empire, the southernmost of the Roman Empire. Tak silap saya, Palmyra di Syria. Di Syria. Di situ dia berdagang. Dalam siapa-siapa yang berdagang, dia akan tahu where are the source of items. Betul tak? Dan kerajaan Rom pada zaman abad 1 Masehi lagi sudah membeli kain-kain sutera daripada negara China. Takkan Rasulullah SAW tidak tahu negara China? 600 tahun selepas itu. Tidak munasabah. Tak masuk akal kalau tu mengatakan hadis utlubu ilma walau bisin, tak betul. 600 tahun tu tak dah tahu. Dan ada buku Trade in the East menceritakan bagaimana kapur barus, cinnamon datang daripada alam Melayu ke Rom. Sutera daripada China dibawa ke Rom. Rasulullah tentu tahu tentang ini, betul tak? Kalaupun tak sebagai wahyu lah, tapi daripada dia sebab berniaga, perdagangan dia mesti tahu. Kita kena tahu kompetitor kita kan, betul tak? What are the source of these items? Jadi ekonomi menjamin keutuhan, dan sebab itu mata wang ni penting, ya. Kita dapat lihat contoh masa saya pergi ke Sweden dulu, mata wang kerajaan Islam ini sudah sampai ke Eropah. Lama dah. Dan mata wang sebab itu pentingnya yang Museum Pahang menerbitkan buku Profesor Tatiana Numismatica Transoxiana. Itu bahasa Latin, bermakna mata wang kerajaan Islam di seberang sungai Oxus, iaitu kerajaan seperti yang dikenali sebagai Uzbekistan, Turkmenistan, ya, dan sebagainya. Buku tu berkulit warna hijau, sudah diterbitkan oleh Museum Pahang. Jadi kita kena tahu sejarah-sejarah mata wang ni, ya. Bagaimana pada awal mula sebelum umat Islam menempa duit, shilling emas dan sebagainya, mereka masih menggunakan shilling emas kerajaan Rom. Ya? Kena ada peraturan, kena ada ekonomi, kena ada kekuatan ketenteraan. Dan di sini kalau kita dapat lihat ini dalam sejarah Islam, dalam buku yang sebelum saya sebut, kalau tentera pergi berperang, kena ada sebahagian tinggal di belakang untuk mendalami bidang-bidang ilmu, supaya apabila tentera balik yang menguasai bidang-bidang ilmu ini boleh mengajar mereka. Jadi maknanya bab ilmu, bab perang kena ada dua-dua yang sama kuat. Ya. Hadarah, ciri fizikal sebuah tamadun. Ya. Ini kena ada supaya kita ada macam kesan kita. Seperti mana disebut dalam satu syair jahili yang saya selalu sebut, tilka atharuna tadullu alaina. Those are the effects that we left behind. So look at the effects, they point to us. Tadullu alaina. Sebab itu kalau kita tengok sekarang, sphinx, ya, piramid, itu Firaun, kan? Kita tengok clay tablet, ini kerajaan ni.
Kita tengok the Roman Theatre dekat apa, ini kerajaan Rom, sama ada di Ephesus di Turki, dia kena ada aspek hadarah itu. Sebab itu ini aspek yang memang naluri tabi'i manusia. Sebab itu Putrajaya dibuat, saya rasa. Sebab itu mula-mula sekali masjid di Shah Alam, masjid apa tu yang kubah biru itu, namanya apa? Tu. Tanya orang Masjid Negeri. Dia accomplishment-nya yang terbesar di dunia, kubah ke kubah apa? yang terbesar di dunia. That is a physical statement of hadara. Kena ada itu. So kena buat bangunan tertinggi lah. Well, it is a natural Justified. drive. Bukan. Justified. Tapi hadis Nabi kata juga belum sangat tinggi tak kena juga kan. Tapi memang it's a natural drive. Limitnya kita decide lah kan. Tapi dia ada aspek yang hadarah itu. Sebab itu bila Hadari lah ni. hadari. Islam hadari. Ya. Hadari. Ya, Islam hadari itu dia. Kena ada aspek hadarah dia. Kena ada aspek yang fizikal sifatnya. Sebuah tamadun yang merakumi institusi. Bridge Terengganu tu. Oh, itu bridge hadari tu. Oh, bridge tu. Pasal ni lah. Yang mulai kau tak laku pun. The last part, yang ke-10. What is the purpose of a civilization? Itu tak ada. Sebelum ini tak ada. Tapi apabila saya fikir balik, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dan dalam Quran sebut qad aflahal mu'minun, kebahagiaan. What is the purpose of a civilization? Is happiness. Yang agak menarik, Aristotle dalam buku dia, Politics, dia kata the purpose of politics is for happiness. The purpose of politics. Kerana the word politics, dari perkataan Greek berasal daripada polis. Polis itu bandar. Dan bandar dia hidup berdasarkan pada undang-undang. Sebab itu di barat dipanggil maintaining civil order. Pasal the word civitas is the word city. So how do you maintain civil order? Dengan undang-undang. That is the work of the police. Kan? So, saya nak tanya sikit ni. Yeah. So, yang 10 ni lebih kurang ciri-ciri sebuah negara. Apa beza negara dan tamadun? Tamadun. Apa beza negara ni? It's a new creation kan? It is post World War II punya creation. Sebelum ni kita tak sebut saya daripada negara mana, saya daripada bandar mana. Yeah. Saya daripada Bukhara, saya daripada Gemasi, pengemas. Dulu, that's a very interesting question Datuk Seri tanya. Dulu, the tectonics of power is not regional. It is how you fall under. Maksudnya begini, macam Bukhari kan. Dia asal Bukhari, tapi dia jadi Muslim. Nampak tak? So, Bukhari itu tempat. Tempat. Bandar ke ataupun daerah? Bandar. It's always with the bandar. Ya, sebab dia tak ada daerah kan? Tak ada. Tak ada daerah. Nishapur. Nishapuri. Itu nama bandar. Ar-Razi daripada Rai. Sebab tu sekarang ni Al-Kalantani. That's quite wrong. Because you must place a place that you come from. Kita boleh kata Ar-Perlisi. Tak jadi. Dia kena bandar. Dia kena bandar. Tempat dia datang. Okay. Kerana itu identiti you. Tapi you tergolong dari kepada kepercayaan apa yang you pegang. Sebab itu Salman Al-Farisi, tapi dia orang Islam. Farisi itu is Dia region pada masa itu. Sebelum itu tak ada bandar. Kita tak tahu bandar dia daripada mana. Mungkin sebab tu dia sebut Farisi saja. Nampak tak? Tapi selepas dia Islam, you sebut daripada mana you datang. So itu maksud saya tadi, Datuk Seri. Dia bukan daripada negara. Negara ni kita tahu the concept of nation state ni the German yang started it. Masa Perang Dunia lah kan? Ya, Perang Dunia. So the nation state ni is a statement of post World War II or post World War I punya influence. No, it's 18th century started by the Germans. German start. Yeah. German nationalism. Sebab itu yang digunakan oleh Lawrence of Arabia untuk meyakinkan orang Arab supaya keluar daripada jajahan takluk
Uthmaniyah, Uthmaniyah. dia lahirkan apa yang dikatakan Arab nationalism. Masa itu tanah Arab tak ada lagi. Dia lahirkan dulu Arab nationalism. Kerana dia kata apa pada Faisal, your language is different from them. Why are you listening to people who speak a different language? From, daripada Turki lah, Turki. Nationalism. Language. Sebab tu language penting. So dari segi pertanyaan Datuk Seri tadi berkenaan dengan nation state, mana zaman itu kekuatannya bergantung pada ideologi lah. Yes. So ideology itu adalah and- the major component that make the so-called power macam Islam, Yeah. Kristian dan sebagainya. Ya. So di bawah satu tamadun tu dia berperang sama dia. Ya, sebab itu sama Walaupun sama tamadun. ya, sebab itu sama Islam kita berperang. So, Mula tak? Sama So, parti macam- dah ni pun. macam nak halalkan tu macam mana? Dia semua ada ni 10 ni tapi nak, so differences in ideas, in inclination. Yang orang politik cakap. Kita justifikan antara Timur Link dengan Bayazid. Ada dia dua sama. Yang sebab yang berbeza. Tu Datuk Ishak punya soalan tu mengena tu. Dalam Itu saya fikir ada dua aspek, pertembungan tentang ekonomi dan pengaruh. Ekonomi dan pengaruh. Dan ini satu benda yang agak menyedihkan lah. Berlaku juga pada zaman di Mesir, Mamluk kan. Pertembungan antara ekonomi interest dengan influence. Dan begitu juga dengan pertembungan antara Syiah dengan Sunni pada zaman dulu. Dan dia tegang kerana apabila zaman Uthmaniyah, ini pembacaan saya sejarah yang agak cetek lah, saya bukan pakar sejarah sangat, tapi apa yang saya dapat faham, pengaruh Syiah mula berkembang, dia tidak sangat politikal, tapi dia jadi politikal apabila dia bertembung dengan kerajaan Uthmani pada masa itu, apabila dalam kerajaan Uthmaniyah sendiri ada pergelutan kuasa. Dan dalam nak bergelut kuasa ini, suku Sakat ini minta bantuan Syiah. Itu yang jadi menyulitkan keadaan. Yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam makin rencam. Kalau ini tidak berlaku, saya rasa sekarang kita tak ada masalah dengan Syiah sangat. dia kuat recent lah. Kalau Ya, very yang recent. apa tu, yang anak Rowena tu, Baginda. baginda, kajian dia tentang Parsi tu, dia ada sebut benda tu. Ya. Bila masa dikotomi berlaku antara political Syiah dengan political Sunni. Masa tu, I think quite interesting lah study tu. Cuma yang kedua, ni bila saya baca buku ni, satu, tamadun maknanya masa tu tak ada nation state konsep. Jadi maknanya orang datang daripada bandar. Sebab tu orang Islam tu mudah untuk disatukan sebab tak ada negara. Yang kedua yang saya nak tanya ni, bila kita sebut tentang Madinah atau konsep sekarang ni yang PM kita sebut pasal Madani ni, Ya. dia lebih kepada city based kan? City. What is your take on this? Okey. Ni dengar-dengar ni yang politik kan. Ini. Apa yang Datuk Sri tanya tadi, kita balik kepada definisi Madani. Apa yang saya faham adalah yang saya faham apa yang disebut oleh Profesor Said Naqib Al-Attas, iaitu dia mula-mula sekali menyebut perkataan Madani ini datang daripada perkataan Madana, iaitu the second form daripada perkataan Madana, ya. Dia intensif, dan bila dilerai lagi Madana ini asal dia kepada din, ya. Jadi din ini kita Asalnya tahu, din, kemudian asalnya Madana. din, kemudian jadi pasal din itu asal dia dana, ya. Dan Madana ini bermakna bahasa Arab bila diletak prefix ma, dia bermakna tempat di mana sesuatu itu dilakukan. Macam kataba, menulis. Maktab, tempat tulis. Jadi dua, office ataupun tempat tulis, ya. Jadi Madana, tempat din dilaksanakan. Jadi tempat di mana? Biasanya dijadikan sebagai satu bandar. Sebab itu Rasulullah apabila berhijrah ke Yathrib, tempat itu dijadikan Madinah.
dinamakan Madinah kerana Rasulullah melaksanakan apa yang dikatakan din di situ. Ya? So Madinah itu Tempat di mana din dilaksanakan. ya, bagi orang bukan Islam, bila kata masyarakat Madani, Malaysia Madani, dia takut nak diislamkan semua orang. Bukan. Kerana Islam yang pertama sekali, itu yang saya sebut Datuk Seri, dia menekankan kepada satu peraturan dan undang-undang. Dan peraturan dan undang-undang ini, kalau Islam, kita kena tengok apa yang sekarang kita faham, maqasid syariah. Dia ada 5. Kalau nak senangkan nak cerita, nak pendekkan cerita. Yang pertama, hifzul nafs. Yang kedua, hifzul akal. Kemudian hifzul din, kan? Hifzul nasab ataupun muruah. Yang sekali hifzul mal, kan? 5. Jadi yang pertama, hifzul tadi saya sebut? Nafs. Everyone has the right to live. Ya. Itu dia Nyawa lah, translate nyawa. Nyawa. Everyone has the right to live. Bayi yang dalam keadaan kritikal pun, he has the right to live. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira keturunan. He or she has the right to live. Kemudian, hifzul akal. Every child has the right to an education. Not only that, every mind has every right to be educated as long as the mind is alive. So, OKU, tak OKU, slow learner, lembab, lembam, autism, they have every right, and it is the right of the government to see to it that they are educated. Slow macam mana pun. Sebab tu, saya mungkin lambat sikit, tapi saya minat nak jadi surgeon. I must be trained in such a way that I can be trained to a certain level lah. Jangan surgeon Can be plant surgeon. Yeah, I can be a plant surgeon. That's right. Yeah. Apprenticeship, betul tak? Betul. Tak, Plant Datuk surgeon Sri. tukar peting rumput. Datuk Sri punya dalam ministry ni, that lots of things that you can do and open up, because kita kena lihat latihan itu adalah kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal bukan degree oriented, bukan university educated. And this is what hifzul akal is all about. So apprenticeship ini sebenarnya apa yang Rasulullah sebut, minal mahdi ilal lahdi. Pasal bila itu apprenticeship. Ngaji. Ya, kita boleh kembangkan di masjid, kita boleh bentangkan di kuil, di temple dan mana, supaya mereka ada hak belajar, bukan di universiti saja. Nak baca kitab Ramayana, nak baca kitab Bhagavad Gita, kenapa tak buat di temple juga? Kenapa buat di universiti saja? So kena ada ruang itu supaya hizbul akal itu. Hizbul muruah begitu juga. Ya, hizbul muruah, kita kena lihat kelainan manusia itu. Dia ada harga diri dia. Dia ada maruah dia. Ya. Dan last sekali, hizbul mal. Maknanya kena ada a property, the right to property. So, mesti ada paling kurang rumah mampu milik. Buat dah tu lama kan. Yalah betul, tapi kena buat lagi. Saya ada soalan. Ya, sila. Saya tanya. Sebelum kita Ni siapa yang tak kenal ni Amin Ahmad, bekas MP Kangak. Boleh. Sekarang ni pengerusi ITBM. Ya. Buku-buku saya dia apa terbitkan ITBM. Nganimon apa? Khair Ngadiron. Oh, okey. apa kita boleh katakan Taman Islam ni hanya muncul selepas kehadiran Nabi SAW. Jadi soalan saya adalah, adakah sebelum kehadiran Nabi SAW kita boleh kata tidak adanya tamadun Arab? Dan kita tahu bahawa sebelum kehadiran Islam tu, tamadun-tamadun lain telah muncul. Ada kita kata tamadun Cina, tamadun India. Jadi berbalik kalau kita ambil definisi Wilduran dan juga analisis Prof dalam soal tamadun Islam, adakah tempat yang menjadi, yang kita kata tamadun ini yang tidak ada pengaruh agama? Sebab kalau Prof Wilduran dia dari agama, kalau Prof masukkan sekali kepercayaan, kepercayaan sebab macam kalau faham Yunani semua ni, dia tak sampai ke status Agama, betul. Walaupun dia ada juga percaya kepada supreme being lah. Ya, betul. Ya, betul. Jadi saya nak faham itulah, sama ada tak mungkin satu masyarakat yang disusun yang tidak ada faktor agama tadi. Kalau agama secara yang kita faham tak ada, tapi dia ada kepercayaan. Mana-mana pun, yang masyarakat primitif pun, kita tanyalah orang asli, dia ada tok batin dia ada percaya kepada apa,
Ya, kita panggil spirit, kita tak tahulah orang batin panggil apa kan. Tapi kerana manusia ni saya rasa dia memang ada secara naluri dia. They are driven to believe in something. Dan ini yang saya lupa sebut, ada satu karya yang terbaru yang diterbitkan oleh Harvard University Belknap Press. 3 volume sabsa ni dalam bahasa Jerman. Tapi baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Saya ada volume 1 dan 2. Volume ketiga belum siap lagi. Volume pertama, title dia Making Civilizations. Dan dia quite interesting. Since antiquity, dia kata, the end of antiquity is 600 with the rise of Islam. It is to me, bagi saya lah agak menarik. Kenapa dia berhenti zaman yang dikata antiquity? Antiquity ni zaman-zaman purba, zaman-zaman kuno, zaman-zaman lama. Saya heran kenapa Aristotle, Plato, zaman-zaman itu dianggap antiquity. Dan memang sejarawan sampai sekarang menganggap zaman Islam, munculnya Islam dipanggil late antiquity. Maknanya pengakhir antiquity. Antiquity ni zaman antik lah, antik. Ya, biasa orang muda tak suka benda antik kan. Kita orang tua. Maknanya zaman sudah berlalu. Dan zaman Islam 600 dia kata pemutusnya. Bermulanya satu zaman baru. Dan itulah yang Datuk Seri sebut tadi tu. Yang saya cuba cerakinkan dalam elemen yang 10 tu. Kerana Rasulullah bawa satu benda yang baru. Dan untuk orang kata trailer lah. Dr. Hilmi boleh cerita agaknya. Soalan ini boleh dijawab oleh Tan Sri Said Naqib Al-Atas dalam bukunya yang terakhir yang berjudul Islam The Covenants Fulfilled. Ya. Dr. Hilmi boleh cerita sikit bila buku tu akan dilancarkan? Ada gambar ke apa ke? Ada poster. Kita ada buku. Ada poster. Buku siapa cetak buku? Cerita sikit. Buku ni akan dilancarkan oleh Her Majesty Raja Zahra Sofia lah pada 29 Julai 2023. Kita baru keluarkan poster ni secara edaran dan digital media lah. Tapi kita akan ada jemput khas lah kepada beberapa senior-senior yang kuasa atas cadangkan lah. Seperti yang Kuala Zerahi dan beberapa lagi lah. Jadi, So yang ini termasuk dapat buku lah ni. tak. Buku ni sebab kita ni sebagai macam sumbangan je lah kepada takdir Yayasan Takdir. Oh, I see. Yayasan Takdir. Mana yuran tu adalah untuk satu support program tu. Untuk bayar dewan. Dan kuasa atas lah. Ya. Panggil Irmu tak datang hari ni. Apa kau tak Irmu bagi free ke? Boleh. Ilmu Irmu bagi datang diskaun. itu. Ilmu juga bantu juga lah. Ni Syak beritahu Irmu. Arahan. Tapi balik pada soalan tu, apa yang secara umum yang saya faham daripada apa yang Prof. Said Naqib tulis, beliau mengatakan dalam buku ini, Islam secara syumulnya dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Anbiya sebelumnya adalah agama yang dikatakan Hanifan, tapi bukan Islam. Ya, bukan Islam. Kerana aspek-aspek yang akan beliau ceritakan dalam buku itu. Jadi, ada dua aspek tentang sifat manusia ni lah yang kita patut lihat. Ya. Dalam satu aspek, kita tertarik kepada kuasa yang berbentuk fizikal. Sebab itu kita tunduk kepada pemerintah. Kan? Dan ini tabi'i juga. Ya. Dan pada aspek yang lain, secara batini, kita ada tertarik untuk tunduk kepada kuasa yang tidak nampak. Dan itu soalan yang ditanya tadi tu. Dan saya lebih suka untuk bersetuju dengan Will Duran bahawa kena ada aspek kepercayaan itu. Walaupun benda yang tak nampak itu sama ada daripada tamadun-tamadun ataupun kelompok-kelompok manusia, benda-benda yang berbeza lah. Ya. Tapi ini satu benda yang agak menarik. Siapa tahu kata Margaret Mead dalam kajian dia, dia kata the science of civilization is that when there is proof that someone looks after a person when there was a broken bone. Itu
menghormati antara satu sama lain, adab resam, you see, compassion. Itu ada element of happiness, nampak tak? So benar-benar, tapi dalam bab Islam, happiness kita ini lain sikit daripada happiness yang kononnya berbentuk material, dan lebih kepada free of pain. Tapi happiness kita daripada apa yang diajar oleh para anbiya dan mursalin, walaupun mereka melalui tempoh-tempoh masa yang penuh dogaan, penuh cobaan, ada masa yang sakit, ada masa yang senang. Bermakna kebahagiaan dari sudut pandangan Islam meliputi semua. Walaupun kita diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan kesakitan, dengan penyakit dan sebagainya, keyakinan kita kepada Allah SWT, ya, itu merupakan satu punca kebahagiaan yang paling tinggi. Ini ada satu phrase yang Prof Zaini ambil ni, muka surat 41 ni. Saya tak pernah dengar phrase ni. Daripada Ihya Ulumuddin. Ya, raja. Kata raja memerintah rakyat, manakala ilmuwan memerintah para raja. It's a quotation of Ali bin Abi Thalib. Ya, so ini semua orang nak jadi ilmuwan ni. Tak, kerana pemerintah, Datuk Seri, as you well know. Pemerintah ni termasuk KSU lah kot. Ya. Betul ke? Ya. Pemerintah inilah ni kan raja tu orang yang Pemerintah kementerian dia kan? mereka yang mereka yang mendapat amanah untuk berkuasa memerlukan pandangan lain daripada khususnya ilmuwan. Itu dia. Sebab itu never a true scholar would not covet ataupun jealous of the power of a person with power. Nor a person with power should covet and jealous a person with knowledge. Jadi yang moleknya ulama ni tak boleh jadi umarak lah. Bukan. Dia boleh jadi umarak, tapi dia lepaskan tugas dia sebagai ulama. Jangan saya juga ulama. Then you have a problem. Kepimpinan ulama tu macam Tak berapa betul. Politik. Kepimpinan is umara, tapi umara dipimpin oleh ulama dalam bentuk pemikiran. Masa bila departure tu berlaku antara ulama dan umarak tu? Masa bila ulama tu tak lagi memainkan peranan sebagai ulama, dia jadi umarak. Bila dia dah masuk jadi pemerintah. jadi KSU tak boleh lah. Mengaji ke ni? Bila dia pegang kuasa, amanah dia pada kuasa, bukan pada ilmu lagi. Ya. Kalau konsep masyarakat lanjutan. Saya ada soalan daripada pihak wanita. Okey, sekiranya konsep tamadun itu memiliki kaitannya dengan Madinah atau din, maka adakah perlu dibina sebuah bandar yang berkait rapat dengan agama dan bukannya budaya dan nilai estetika sebuah kaum di sebuah negara? Sahaja. No, it is both. Kerana agama ada nilai etika dan estetika dia. Sebab itu kalau kita tengok, kadang-kadang terlebih juga kan, kita berlumba-lumba membina masjid yang terlalu cantik. Tapi isinya tak ada kan. Sebab itu kadang-kadang kita sebut masjid Rasulullah, simple aja. Ya. Kita kena ada keseimbangan itu. Ya. Tapi tidak dapat dinafikan bahawa estetika sesuatu bangsa yang mewakili agamanya boleh menjadi aspek estetika sesebuah bandar. Sebagaimana kalau kita pergi bandar-bandar lama di Eropah kan, di Spanyol, di Hungary dan sebagainya, ada yang berciri Gothic dan sebagainya. Dan ini satu benda yang agak menarik. Kalau kita tengok baca buku What We Stole from the Saracens, saya sarankan pada Prof Azrai. Saya lupa penulis dia. Dia mengatakan dalam buku itu, dia kata the domes yang dibina di gereja-gereja di Eropah, kebanyakannya dome itu berdasarkan kepada kira-kira engineering yang dibuat oleh orang Islam. Jadi sepatutnya these are not Christian domes, but Muslim domes, saya kata. Jadi itu aspek estetikanya ya. 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 Bila kita cakap ulama ni, contoh kita kat Malaysia, kalau macam pilot ni kita tahu, kalau tu kenal buat power apa semua. Jadi ulama. bila kita nak cakap seorang itu adalah ulama, who give the recognition? Basically, Ijazah. anybody yang ada degree ni dah. Sebab kita kadang-kadang kita panggil ulama. Siapa? Is ulama individual or institution?
No. Kalau menurut tradisi Islam dulu-dulu, sebab itu kita ada contoh. Kita Ashabul Maliki, Ashabul Syafi'i, Ashabul Hanafi. Itu dia kena ada urutan apa yang dikatakan intellectual lineage, di mana tok guru salah silah ilmiah, di mana tok guru yang sudah sampai tahap dia, dan ini kita ada dalam tradisi kita ada apa apa dia Hilmi, apa mujtahid apa benda? Mujtahid mutlak. Itu yang paling tinggi. Dialah yang akan mengiyakan kualifikasi anak murid dia. Jadi sepatutnya inilah, sebab itu Ashabul Maliki, Ashabul Hanafi, Hanabilah, Syafi'i dan sebagainya, ini merupakan bukan institusi berbentuk bangunan. Dia institusi berbentuk intellectual and ideas. Jadi dia bukan sijil saja. Sijil itu dikeluarkan oleh pakar yang paling atas sekali. Sekarang ini yang kita dapat balik pada Azhar, saya minta maaf lah kawan-kawan. No, ini masalahnya. For 4 tahun belajar di Azhar does not make you an alim yet. Saya belajar 4 tahun physics astronomy. I cannot question apa Stephen Hawking. Betul tak? Kita tahu. Sampai kadang-kadang kita, Datuk Zaini pun tahu, you nak jadi ulama water engineering. Come on, man. Kan? Prof. Azrai pun tahu sini. 25 tahun tak graduate lagi. Tak graduate lagi. So di situlah yang berlakunya sekarang ini sudah hilang proses yang dikatakan apa yang tadi itu, di mana mujtahid mutlak menamakan apa dia punya tu. Itu yang tak ada, yang tak berlaku sekarang. Sekarang ni kita ikut persijilan saja, and this is where it is wrong. Sedangkan apa yang Datuk Sri Zani sebut apprenticeship, itu di bawah mujtahid mutlak. Ya, saya nak sambung ni. Dalam akademia, akademia barat, saya cerita akademia barat, dia ada 2 stream. Satu stream tu stream untuk orang umum yang siapa nak belajar. Ini yang dia bagi ijazah kat universiti tu lah. Okey, semua. Ada stream lain iaitu dia punya core group dia. Ini core groupnya ni yang biasanya melalui dia punya association, dia punya journal dan sebagainya. Itu yang dia pick up sendiri. Ya, sebab tu kita tengok kalau lah seorang untuk guru dalam bidang air tu, katalah kita panggil apa tu, dalam bidang yang saya ni yang paling terkenal ketika itu, ada seorang tu daripada Denmark, Måns Hansen, tulis buku dengan saya tu. Dia tu is equivalent, dia orang pertama dapat Nobel Prize equivalent kepada water Stockholm water lah kita panggil. Kan Sweden ni terkenal bagi orang anugerah macam-macam. Dalam bidang water, dia orang pertama dapat. Ya. So that was in 1992. Lama dah. Jadi jadi orang pun cuba belajar dengan dia. Ada budak-budak pergi belajar kat Denmark Technical University dan sebagainya. Dia kata, you don't have to study with me, you study with my colleagues as well. Colleague dia ialah profesor saya yang saya belajar kat Newcastle tu, sekalian Prof. Azrai, Ken Anderson. Dan ramai lagi lah dia dalam grup dia tu. Dan dia orang ni ada jurnal dia, ada persatuan dia. Persatuan ni panggil International Water Association lah. Dia ada stream dia di bawah tu. So lepas pada tu dia akan tauliahkan. Lepas ni siapa nak jadi editor. Being editor means you are in the core group. Means you dah sampai ke tahap yang dia kata you dah jadi ulama besar lah dalam bidang tu. Then that's very important. Dia tak boleh simply pick up siapa-siapa saja. Jadi kalangan budak-budak ni siapa yang dia rasa boleh. Okay, orang ni boleh. Ya. Lepas jadi editor tu pula, siapa nak run the team. So dia lantik jadi, macam saya dulu vice president the team tahun 2004 lama dah. Ya. So that is our stature dalam community tu. So begitu juga dengan ulama-ulama tasawuf apa semua ni, dia ada salah silah you kena belajar dengan sana. Dia kata okey, ini susah belajar dengan saya, pergi belajar dengan Prof. Zaini lah, senang. Ya, sebab Prof. Zaini lebih lembut lagi pada saya contohnya lah, ataupun lebih mudah dari segi tutur kata. Dan itu yang kita buatlah dari segi akademik, Pak Adib. Sebab tu orang tengok kenapa kita tak boleh berada tempat tu, sebab belum masuk lagi kelompok tu lah, the core group tu. Salah silah dia tu masih belum sampai lagi. Walaupun kita dapat degree yang sama, tempat belajar yang sama, tapi dia akan segregate antara orang tertentu. Tak nak darjah lah. So the inner circle ada tu. The inner circle tu. Martabat tu tak naik. Yang saya yang dibangkitkan tadi pasal ulama kan. Sebab ramai ulama tu masyarakat tak orang bercakap pasal agama dia panggil ulama lah. Jadi tidak ada sebagai saya sebagai jurutera, saya kena jadi ahli Institut Engineer Malaysia. Register dengan Board Engineer.
Baru boleh jadi. Baru boleh. Belum lagi, lepas tu kena exam lagi apa? Exam, saya kena pergi professional interview. I'm still a professional member now. My number is CP C1 apa ni 4902. Civil engineer. Certified. Kena bayar yuran RM400. Oh, ini tak ada yuran. Dunia apa? Tak apa gini lah. Ini bab ilmu. Bab ilmu. Kenapa tidak ulama ada badan? certification. Maksudkan bahawa anta ni ulama. Degree ada. Akhlak pun comel. Ngajar pun ada pengalaman. Kejaman dan Kenapa tidak boleh buat Nos ulama lah. Buat nos ulama. Dari segi etik fail. Sebab engineer sendiri kita kalau fail our ethic, we got to say what ethic. Ya, kalau ethical kena jawab. Ada Kalau bankrupt kalau dia ada engineer. Tapi Pak Dik, Yes, sir. kalau kita tengok bukan ulama aja. Kalau doktor kalau pergi buat dapat masters, it's called specialist tadi. Okay, specialist tu dalam specialist. belum spesialis lagi. Belum spesialis lagi. Belum. Belum dia apa? Dia lepas pada habis masters tu belum disahkan sebagai spesialis lagi. Dia ada lagi beberapa itu hanya di peringkat pengajian. Dia ada dua. Satu peringkat pengajian formal yang diakreditasi oleh MQA. Yang keduanya ialah dari segi penerimaan profesional di kalangan mereka tu. Macam kita kan, macam engineer, kata you boleh dapat bachelor, you boleh kerja sebagai jurutera. Tapi dalam Board of Engineers ataupun Institute of Engineers Malaysia tu, ada lagi dia punya tahap. Mungkin baru graduate engineer baru. Macam sebahagian ulama ni mungkin graduate ulama. Tak apa, secara umumnya Graduate fikih. perkataan kita di Malaysia secara umumnya alim ulama ni mereka yang tahu tentang agama. Itu secara umumnya. Tapi dari sudut pandangan kita, mereka yang dalam bidang yang terlatih ini, pertama sekali kita tahu siapa di antara kita yang lebih tahu daripada kita. Dan itu biasanya kita tak setuju dengan adanya persatuan ulama. Because itu dia bukan macam bidang bukan engineering. Kerana ilmu yang berkait dengan bidang yang kita ada ni, dia ilmu yang kadang-kadang tidak boleh diijazahkan secara kertas. Pasal dia ada ilmu yang hanya orang lain akan tahu. Sebagai contohlah apa yang berlaku apabila Ibn Rushd berjumpa dengan Ibn Arabi. Ibn Rushd terlatih dalam bidang fiqh dan juga dalam bidang falsafah. Ibn Arabi terlatih dalam bidang tasawuf. Ibn Arabi lebih muda pada Ibn Rushd. Tapi apabila bertemu, dia tak cakap banyak. Tapi Ibn Rushd tahu sejauh mana dan sedalam mana ilmu Ibn Rushd. Itu tak ada sijil mana-mana. Sebab itu tak boleh ada persatuan. Tapi antara mereka tahu. Sebab itu Ashabu Syafi'i, Ashabu Hanabilah yang saya sebut tadi. Dan Ashabu Turuq dipanggil. Maknanya mereka dalam tariqah. Mengenal di mana marhalah, makam dan ahwal setiap daripada mereka. Dia tak boleh jadi I'm a card carrying member of Pencen punya group. Saya baru dapat kad saya. Saya terkejut. Kenapa nama profesor disebut di situ? Pelik lah. Biasa kad Pencen nama aja kan? Tapi saya sebut profesor, doktor. Azra'i ada ke? Ada. Ada datuk dah umur. Itu pelik. Oh, raja ada. Wah, besar lagi raja. So dalam hal ini kita para ulama kita tidak boleh, antara sebabnya kerana aspek tawaduk. Kita tak boleh tunjuk ilmu kita. Itu dalam bidang profesional lain kena ada kerana dia melibatkan hadarah. Nak buat bangunan kena tunjuk classification you. Kalau runtuh So dia ada liability, legal liability. Legal liability. Tapi kita, itu yang disebut tadi, moral. Kalau kita ada moral yang tinggi atau etika tinggi ataupun rasa tanggungjawab pada ilmu yang tinggi, sebab itu kita bergerak atas dasar adab dan tertib. Maknanya kalau tak reti cakap baik diam aja. Maknanya itu dia maksudnya. Jadi jangan gairah berkata-kata, ya. Jangan nak tunjuk kita ni
Pasal itu salah satu adab yang disebut dalam kitab Umdatus Salik oleh Ahmad Naqib Al-Misri. Abad ke-14 dia menulis. Dalam bidang kita ini, mendalami ilmu bukan untuk tunjuk-tunjuk. Bukan untuk nama dan pangkat. Bukan untuk berdebat, menjatuhkan lawan. Itu dia. Kerana benda macam ni semua boleh dapat. Tapi berkat ilmu tak ada. Sebab itu yang penting ni, soalan alim ulama' ni, selalu dinasihatkan kita kena cari guru-guru, tok guru yang ikhlas. Nampak tak? Itulah aspek adab tu penting. Sebab itu kita tak keluar dengan kad-kad ni. Allahu Okay, a'lam. mungkin kita tak banyak masa. Saya kebetulan sekarang ni orang sebut pasal Madani ni. Kalau you can go deeper a bit, Yeah. Because I read dalam buku Syed Naqib atas tu ada Islam and Secularism tu ada sebut tentang din dan sebagainya. Yeah. And perkataan tamadun dan peradaban tu kan hubung kait dia macam mana dan bagaimana dalam konteks sebuah negara. Sedangkan dalam tempoh yang lama dulu, negara ini sesuatu yang tidak wujud. Ya, takut nanti bila kita sebut tentang Madani itu hanya cerita tentang orang bandar, tak cerita tentang orang luar bandar. But a good example Datuk Sri dalam sejarah yang berlaku di tanah Melayu sendiri. Kita bukan negara Islam apabila Islam datang ke sini. Tapi secara tak ada inkilab, tak ada revolution, tak ada pertempuran senjata. Tapi Islam boleh jadi roh dan sanubari kita. Jadi ini satu benda yang menarik kerana ada yang mengatakan bahawa datangnya Islam itu kerana membawa perbincangan kononnya tentang faham-faham yang mendalam untuk melawan faham-faham Hindu dan Buddha dan sebagainya. Saya rasa tidak. Antaranya adalah sebab yang dikatakan peranan raja-raja dan sultan dulu, pemerintah, pemimpin. Kerana mereka tertarik dengan apa yang dibawa oleh ulama-ulama yang mula datang ke sini. Kerana bab etika tadilah, bab budi bicara dan sebagainya, tutur kata dan etika dan moral dan sebagainya. Dan termasuklah juga dengan apa yang disebut dalam hikayat-hikayat kita tentang mimpi-mimpi raja yang mereka berjumpa dengan orang-orang tertentu dalam mimpi mereka menyebabkan mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Jadi Madani ini aspek yang empat yang Prof sebut dalam konsep dana itu semua berlaku. Yang pertama kena ada rasa berhutang. Kan? Dan rasa berhutang itu dia ada aspek dayan, judge, ya. Dan kena ada aspek yang dikatakan tempat yang ini berlaku. And it is in the bandar. Kenapa di bandar? Kerana dia berlakunya muamalat yang lebih rincang. Di mana kita akan sentiasa bertanya macam mana kita nak buat ini. Apakah sebab itu kalau kita tengok dalam cerita-cerita, bukan cerita ataupun yang diceritakan dalam Al-Quran tentang perdagangan, kenapa timbang tak betul dan sebagainya. Kerana berlaku corruption ataupun penipuan dalam bentuk perniagaan pada zaman dulu lagi. Dan kita dapat lihat masa saya pergi ke Museum Numismatics di Sweden, ada copper coins yang belum purify, apa benda bahasa Melayu purify, dibersihkan. Dibersihkan. Banyak dia punya karat-karat tu ada digunakan untuk pasal kadang-kadang copper yang that's the lowest of exchange. Mula-mula dirham, dinar emas, and then you have dirham, Silver, dinar, and then drachma, which is silver, and then it's copper yang paling last sekali. Tapi copper ni pasal senang dapat agaknya. Jadi nak bersihkan dia mungkin cost. Jadi orang guna itu. Itu salah satu corruption juga. Jadi aspek ini sebab itu melawan corruption is very important. Dia bukan berbentuk corruption yang ambil duit, tapi corruption dalam bentuk lain, penipuan dalam bentuk macam-macam lah, macam tadi using copper oil yang tidak dibersihkan. Tapi kita dalam bentuk pentadbiran kita banyak, ya. Kita tahu corruption. Yang membimbangkan bagi saya lah dan mereka dalam bidang ilmu,
yang disebut oleh Profesor Syed Nakib Alatas, corruption of knowledge. Because corruption of knowledge, Datuk Seri, orang tak nampak. Bang contoh satu corruption of knowledge ni, bang. Best jejak sikit. Disebut dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, menukar makna-makna. Ini bahaya. Ayat apa? Boleh cek tak? Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi thumma yaquluna hadha min indillah, dan mengatakan bahawa inilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang menulis kitab-kitab mereka. Tapi sekarang ini kita dapat lihat berlakunya penggunaan istilah-istilah yang tak betul. Antaranya, minta maaf lah kalau kena siapa-siapa. Ada yang menyebut bahawa ulama kita ni boleh dijadikan idol, idola. Idola ni perkataan idol. Kenapa nak digunakan untuk ulama kita? Kenapa tak? Kononnya perkataan itu sudah biasa diguna. Jangan biasakan yang tak betul. Lama-lama jadi tak betul. Betul tak? Idola ni ialah sembahan. Perkataan idol. Ialah sembahan lah. Sembahan. Sembahan. Kita nak katakan jangan biasakan yang tak betul. Ada ayat apa tadi? Ayat Nisa An-Nisa 40. Okey. Soalan terakhir. Kita nak ke 11. Ke 12 dah. Tadi kan konsep bahasa menyatukan. Jadi in reality di Malaysia ni apa? Almost impossible lah. No, it's not impossible. Datuk. Maksudnya dengan kajian sekarang ni tak kukuh bahasa Melayu kita ni kan. Payah Cina, India. Tak, kita kena usahakan kerana ini yang berlaku. Contoh, ini yang penting yang saya sebut di sini dan dalam buku Bunga Rampai Bangsa, Kebangsaan dan Patriotism. Bahasa meraihkan peranan. Yang pertama yang menyatukan satu-satu masyarakat yang berbeza. Pertama sekali adalah apa yang kita kata sebagai identity. Identity dia apa? Pertama, you identify by religion. Itu yang paling tak boleh digacau. Ya? And then by race, bangsa. You can be Chinese, but you can be Chinese from Malaysia. You can be Chinese from Singapore. You can be Chinese from mainland China. You can be Chinese from Taiwan. Yang differences maybe political ideology. Yang ketiga, political destiny. Political destiny. Sebab itu kononnya lah Rusia dengan China boleh berbaik kerana political ideologi dia sama, komunisme, sosialisme dan sebagainya kan. Itu dia. Historical destiny kita. Malaysia kena buat historical destiny untuk membuatkan satu kesatuan yang bersama. Kalau historical destiny kita berbeza, where is your destiny? Kalau China masih lagi China, India masih lagi India, Melayu nak pergi ke mana? Kita bukan Arab. Kita tahu, we are not Arab. Sebab itu kita kena ada historical destiny kita. Alhamdulillah, rukun negara is our historical destiny secara umumnya. Sudah ada. Ya, sebab itu bahasa memainkan peranan penting supaya kita boleh mengikat kefahaman kita yang bersama. Ya? Kalau tidak, memang susah. You know? Tidur sebantal, mimpi lain-lain. Macam mana kita pelbagai bangsa untuk mempunyai world view yang congruent? Sebab kita lain. Agama lain. Soalan ni ditanya oleh padri-padri apabila dan bishop-bishop berjumpa Profesor Syed Nakib Alatas. Dia jawab sama je. Satu je. We must agree on the ethics and morality. Which is common. Which is common. What is right, what is wrong, we agree. Masalahnya sekarang, ada di kalangan setengah aliran agama yang mengiyakan beberapa unsur etika dan morality yang sudah lebur. Contoh macam menerima LGBT. Itu jadi problem kan. Kalau kita tanya some masyarakat Yahudi yang agak kukuh berpegang agama, mereka tak boleh terima. Hatta masyarakat Yahudi sebenarnya tak boleh menerima pegangan kepercayaan orang Kristian kerana idol worship. Sebab itu mereka boleh bersama dengan orang Islam. Sebab itu bila Yahudi keluar daripada Eropah masa Perang Dunia Kedua, di manakah tempat yang mereka dapat asylum? Turki.
Turki dan Morocco lah. Morocco. Turki, Istanbul. Istanbul. That's It's the okay. best place to get fried. Prof, saya rasa kita kena buat Julai ni kita sambung lagi sebelum kita, sebab ini pun akhir Julai, jadi maknanya kita bincang ni lepas ditukanlah. Lepas, baru buat bab 1. Boleh tak tolong bacakan muka surat 46 ni? Ni kita nak tengok macam mana nak baca Jawi ni. Allah Akbar kabira. Berat nanang ni bawah. Bukan bab benar ni Araniri ni. Gua nak baca ni. Cuba baca 2 3. Oh, Kitab ini bukan. Semata-mata. Ini kecil sangat ni. I need a gelas. Kitab ini dengan bahawasanya sejarah orang Melayu kena ikut. Ha? Piramli kata dah kan, ada pun yang tidak. No, kita tengok dekat line yang ketiga yang ada garis tu, senang, okey? Maka kunamai akan dia jawahiril umum fi kashfil maklum. Artinya manikam segala ilmu pada menyatakan perkataan maklum. Itu dia. Ni ada gelas, ada gelas. Ada gelas. Dan Ni I ada. Ini Ni ada. Allah. Berapa bawah? Saya beli itu sebab Prof Zaini kata beli kat Oxford ni. Okey. Sebenarnya ini manuskrip yang saya tengah kerjakan untuk apa? Untuk Museum Pahang. Ni. Ya. Baca kitab gitu. Ni tengok baca kitab gitu. Semata-mata kerana ini line pertama ya. Semata-mata kerananya lah ku karang kitab ini dengan bahasa Jawi. Liyakuna dzalika apa dia? Zalika Dusturan wa mi'yaran liman tafakkara wa tadabbara min something fil aulal fahm wal i'tibar, supaya jadi ia akan faedah dan ajaran dan bagi barang siapa yang ada berfikir dan bicara daripada orang yang budiman. Allah, dulu lah bawah. Yang mengambil ibarat wa sammaituha jawahirul umum fi kashfil maklum. Maka kunamai akan dia jawahirul umum fi kashfil maklum. Artinya manikam segala ilmu pada menyatakan perkataan maklum. Waratabtuha ala muqaddimatin wa khamsati abwabin wa khatimatin. Dan ku apa ni? Dan dan ku something akan dia atas suatu muqaddimah dan 5 bab dan suatu khatimah. Fal muqaddimah yadhkuru fiha siapa dia tu? Wal ahadith wal athar something. Okeylah, Susah sikit nak baca, sakit mata. Dia belajar fizik dulu belajar ni. Tapi ni semua saya dah rumikan. Tadi rumikan kan ada yang buku yang satu tu Araniri tu ada semua dah dirumikan. Tapi yang ini saya sudah rumikan dan saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pun. Yang buku tu kan yang Araniri tu. Yang ini. Ini lain dengan yang tu. Oh, Itu lataif, ini jawahir. Okey. Ada bahasa Arab ada mana nak faham? So dia campur-campur dengan bahasa Arab. Allah. Okey. Saya ni. Ini lataif. Ini lataif. Yang ini jawahir pula. Lebih kurang tebal ni. Gua nak ngaji Allah Akbar. Masya-Allah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Prof Zaini buat PhD on Araniri ni. That's the PhD. That's the PhD. Dan buku PhD ni pun sangat menarik sebab kami bincang kat London. Ya. Dalam satu majlis. Nama saya dibabitkan di situlah. Jadi saya apa-apa
Banyak lagi lah. Dia sembang PhD. Dia kata kita nak bagi hadiah pada Tuanku Mizan kerana dia nak turun tahta sebagai agung. So dia kata, Datuk Seri, saya ada buku yang tepat kerana manuskrip ini dijumpa di Terengganu. Allahuakbar. Bawa aku Bukan kepuk di bawah Terengganu ni. Kepuk dan kitab. Tak tu. Kepuk dan kitab. Batu bersurat lagi. Itulah. Tu ada. Jadi Terengganu ni memang terkenal sebagai pusat ilmu dan Araniri punya kitab ni jadi bacaan umum kepada orang di Terengganu ni berapa? 800-700 tahun dulu. 1600 tahun Newton, tahun Alexander Newton. Isaac Newton lahir pada zaman dia meninggal. Ya. 1635. Dia meninggal 1640. Ya, benda yang dibincangkan tu sama. Araniri. Araniri. So terima kasih kita dah habis dah kitab ni. Dah ngaji kan kitab ni? Kita dah baca dah. Dah habis kan? Satu atau apa? Dah khatam dah kitab ni. Oh dah ni, lama dah ni. Kitab ni kita dah habis baca. Jawahir awal Tapi saya baca Syed Nakib dia punya PhD 2 volume ah. Tu tak tu Abzal Mansuri. Hamzah Mansuri. Ya. So kitab ni kita dah habis. Sebab tu saya tanya tadi baca kat mana ni? Ni nak faham pula ni banyak ni. Pak Putih. Pak Putih. Okey. Lepas kita hari Saya ucap terima kasih kepada Profesor Zaini dan semua yang datang ni. Ini Datuk Raja Arif datang dari Terengganu ni, buat kepuk dan kitab. Oh ya. Campur kat isteri Datin pun ada. Terima kasih datang. Isteri saya lah bos tu bawa kepuk ni. Oh, baguslah. Lepas ni kita makan kepuk lah. Lepas jadi ketua pengarah, jadi ketua kepuk pula. Kalau nak, PM tepi lah. Kita bawa angkat terbang lah. Angkat kepuk terbang. Ni betul-betul ni. Tapi kalau satu benda saya nak sebut, kita ada ashkhas ataupun individu-individu yang percaya kepada kerja-kerja macam ni. Datuk Raja, Datuk Seri Zaini. Kadang buku-buku ni mahal nak diterbitkan, orang tak berani sekarang ni. Jadi inilah penting orang yang percaya pada benda-benda kerja-kerja ilmiah. Ya. Dan Inilah mungkin hebatnya UTM bos. Universiti Teknologi tapi tengok kitab dia. Masya Allah. Macam MIT jugalah, MIT juga. Dan ucap terima kasih kepada semua yang datang. Kita akan tentukan September, bulan Julai nanti tarikh yang sesuai. Kita ada tarikh untuk pelancaran buku Tan Sri Syed Nakib ini pada 29. 9. Jadi kita mungkin buat seminggu sebelum tu lah. Ya? Agak-agak tak ada election kot. Election lah. Ogos election. Ogos. Tak apalah. Betul tak? Macam SPR Orang tanya ni, sekretariat soalnya. Ya. SPR. Lepas ni kita ada jamuan sikit. Terima kasih kepada siapa yang bawa itu. Saya sebenarnya nak simple-simple aja. Kalau masing-masing bawa ni banyak pula. Jadi sebabkan oleh petengah hari ni kami nak pergi makan. Malamnya ada makan lagi. Jadi